Hadirin yang hormat sekalian, seterusnya majlis dengan hormat mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Hassan bin Malik, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang dikasihi yang amat berhormat Tan Sri Datuk Seri Utama Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri kita. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan selaku Menteri Negeri Sembilan kita. Yang berhormat Senator Datuk Seri Utama Tan Sri Abu Zahar bin Datuk Nika Ujang, Speaker yang di-Pertua Dewan Negara Parlimen Malaysia. Yang berhormat Datuk Dr. Haji Awaluddin bin Said yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Sembilan. Yang berhormat Senator Datuk Seri Paduka Ahmad Bashar bin Muhammad Hanifah. Yang dihormati Tan Sri Datuk Seri Khalid bin Abu Bakar, Ketua Polis Negara yang baru saja balik daripada Ukraine. Tepuk pada IGP kita, tuan-tuan. Trafik hari ini beres. Yang berbahagia Datuk Seri Alias bin Haji Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan dan isteri. Yang berhormat Datuk Haji Mat Ali bin Hassan selaku Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan. Yang berbahagia Datuk Nik Ali bin Mat Yunus, Pengurusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Tokek Karnival kita pada kali ini. Dan ditepukkan kepada Datuk Nik Ali. Yang berhormat saya bersama Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, ahli-ahli yang berhormat yang saya lihat daripada seluruh negara, apatah lagi pemimpin-pemimpin tempatan. Yang berbahagia pengurusi-pengurusi, ketua-ketua eksekutif, ketua pengarah agensi-agensi di bawah kementerian dan agensi di bawahnya, wakil-wakil kementerian, ketua-ketua jabatan, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin parti, persatuan, koperasi dan bank, Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk, wakil-wakil luar negara, para kooperator, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, serta hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya jua pada kali ini kita dapat ramai-ramai berhimpun di Stadium Mini Kuala Pilah bagi menyambut Hari Koperasi Negara tahun 2014. Bagi rakyat Negeri Sembilan, khususnya di Kuala Pilah, ini adalah satu sejarah apabila sambutan perayaan peringkat kebangsaan julung-julung kali diadakan di pekan kecil ini. Membolehkan rakyat akar umbi dari pedalaman datang sendiri, apatah lagi nak melihat pemimpin negara mereka. Terima kasih kepada Tan Sri. Bagi pihak seluruh warga kementerian dan juga Suruhanjaya Koperasi, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang amat berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri kita, Perdana Menteri Malaysia, di atas kesudian yang amat berhormat Tan Sri di sebalik kesibukan tugas untuk negara, menerima undangan kami bagi merasmikan sambutan Hari Koperasi Negara 2014. Sesungguhnya warga kooperator dari seluruh negara menghargai kehadiran yang amat berhormat Tan Sri kerana ia melambangkan keprihatinan kerajaan terhadap pembangunan gerakan koperasi di negara ini. Terima kasih. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengalu-alukan kehadiran yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan.
yang bukan saja bersujud dan bekerjasama untuk menjadi tuan rumah pada kali ini. Kejayaan program ini ialah hasil kerjasama erat semua pihak sehingga yang dirancang menjadi realiti. Seikat seperti sirih, serumpun seperti serai, seciap seperti ayam, sepencing seperti besi. Malu tak boleh diagih, suku tak boleh dianjak. Melompat sama patah, menyeruduk sama bongkok, jalan sedundun, selenggang seayun. Terima kasih. Tidak dapat dinafikan bahawa kejayaan koperasi dengan catatan perolehan yang memberangsangkan pada tahun lepas, apatah lagi Yang Berhormat Tan Sri Timbalan Perdana Menteri adalah bekas menteri di kementerian ini. Saya tak boleh nak bohong, dia tahu apa yang berlaku di kementerian. Tapi alhamdulillah Yang Amat Berhormat Tan Sri, saya yakin apa yang ditunjukkan pada 3 hari ini menunjukkan sebahagian besarnya adalah hasil perancangan dan juga keperhatian Yang Amat Berhormat Tan Sri kepada koperasi kita. Bukan saja dia menerokai bidang-bidang ekonomi bernilai tinggi seperti perhotelan, peruncitan, perladangan, sehingga ada koperasi yang memilih harta tanah di luar negara, di London, di Mekah, tuan-tuan dan puan-puan. Pemimpinnya pun ada bersama pada pagi ini. Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin, malam tadi begini jugalah lautan manusia. Pimpinan-pimpinan saya kumpulkan dan kita berbincang, dan mereka telah meminta saya menyampaikan hasrat perasaan mereka bahawa mereka sebahagian besar ahli-ahli kooperator ada bersama pada tengah hari ini. Mereka menyatakan sokongan penuh kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan timbalannya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sesungguhnya dengan kejayaan yang dicapai oleh negara sekarang dan ketabahan pucuk pimpinan negara menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran, mereka berikrar untuk berdiri teguh dan melontar sokongan tidak berbalah bagi kepada kedua-dua pemimpin negara kita. Poster yang ada di dalam stadium, di luar dan sebagainya, ini melambangkan hasrat ahli-ahli kooperator kita. Sebahagian besarnya malahan dia minta saya mesti sebut dan mesti sampaikan kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri selaku Timbalan Perdana Menteri. Dan insya-Allah saya minta juga Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sokongan ahli-ahli kooperator kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri, apatah lagi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Syukur alhamdulillah, Hari Koperasi Negara tahun ini disambut bersama-sama dengan bulan kemerdekaan yang ke-57 dan Majlis Jamuan Rakyat Aidilfitri. Namun acara-acara ini akan kita sambut secara sederhana sebagai menghormati mangsa nahas pesawat MH17. Semalam ialah hari berkabung negara ekoran tragedi yang menimpa pesawat Malaysia Airlines MH17 pada 17 Julai lalu. Tragedi menyayatkan hati ini adalah satu peristiwa besar yang meruntun jiwa setiap rakyat Malaysia. Seluruh kooperator juga menzahirkan rasa sedih dalam insiden kehilangan pesawat MH370 yang sampai sekarang belum diketahui nasibnya. Malahan acara kecil dibuat di Dewan ini pada pukul 10 petang semalam tanpa kehadiran saya. Alhamdulillah, ini semua nak menunjukkan keprihatinan, sayangnya kepada negara kita. Kepada tetamu-tetamu jemputan yang saya lihat rata-rata daripada seluruh negara ini, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat datang, welcome to Kuala Pilah. Dan terima kasih di atas kehadiran dan sokongan datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih saya juga kepada sektor swasta serta para usahawan yang turut serta mengambil bahagian dalam expo yang diadakan sempena sambutan Hari Koperasi Negara 2014 ini. Yang Amat Berhormat Tan Sri, datuk-datuk, tuan-tuan, para hadirin yang saya hormati sekalian.
Selaku Menteri, saya amat bangga dengan peranan yang dimainkan oleh koperasi dalam memacu pembangunan sosio-ekonomi negara secara inklusif. Kekuatan yang ada dalam sebuah koperasi seharusnya diterjemahkan kepada konsep kerjasama dan penyatuan rakyat pelbagai kaum, kerana konsep berkooperasi merentasi sempadan agama, bangsa dan perbezaan ideologi. Sebagai pertumbuhan besar, gerakan koperasi berupaya menjadikan Malaysia terus kukuh dan teguh dalam menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan. Sebagai anggota koperasi, kita seharusnya berbangga kerana gerakan koperasi di Malaysia hari ini tidak lagi dilabelkan sebagai pertubuhan sosial semata-mata, tetapi merupakan sebuah entiti perniagaan yang setanding dengan koperasi dari negara-negara maju di dunia. Ini dapat dibuktikan dengan penglibatan pelbagai golongan masyarakat termasuk profesional dan iktisas dalam menjalankan pelbagai aktiviti perniagaan. Koperasi di Malaysia telah mengerak langkah ke hadapan dengan menyertai pelbagai bidang komersial berimpak tinggi dan kompetitif dengan memperoleh pulangan yang lebih tinggi. Transformasi dalam sektor koperasi ini juga telah menunjukkan bahawa masyarakat bertambah yakin dengan kemampuan gerakan koperasi untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara. Ini selaras dengan tema Hari Koperasi Negara tahun ini, iaitu memperkokoh kerjasama, memperkasakan ekonomi. Forum malam tadi dapat mencatatkan sesuatu fakta-fakta dan semangat kepada kooperator kita. Walau bagaimanapun, sektor koperasi di Malaysia tidak seharusnya berasa selesa dengan pencapaian yang ada. Usaha-usaha berterusan perlu dilaksanakan secara strategik bagi memastikan sektor koperasi terus kompetitif dan kekal lestari. Ini termasuk mewujud dan memperluaskan lagi jaringan perniagaan, berinovasi dalam pasaran serta mendorongkai sumber-sumber baru yang boleh menambah nilai produk serta perkhidmatan sedia ada. Pembangunan perniagaan yang berterusan tidak akan dapat dicapai tanpa adanya sistem tabir urus yang baik. Dengan wujudnya kerangka perundangan koperasi yang mantap, ia bukan sahaja menjadikan sektor koperasi membangun dengan lebih teratur, malah meningkatkan lagi keyakinan masyarakat kepada gerakan koperasi. Kerajaan juga memberi fokus kepada penyediaan persekitaran perniagaan yang kondusif dan mesra pelanggan. Justru itu, bagi tahun 2014, peruntukan sebanyak 10.46 juta ringgit telah disediakan dalam bentuk geran pembangunan untuk dimanfaatkan oleh sektor koperasi. Selain itu, dana tambahan sebanyak 100 juta ringgit juga telah diluluskan oleh kerajaan untuk diagihkan kepada sektor koperasi dalam bentuk pinjaman mudah di bawah skim dana tabung modal pusingan pembangunan koperasi. Kemudahan akses keuangan dan berbagai program pembangunan perniagaan seperti pemadanan perniagaan, matchmaking, program Rumbe, Mentor Minti yang dilaksanakan oleh kerajaan khusus bagi memastikan ekonomi rakyat dapat dipertingkat melalui gerakan koperasi. Sebab itu kita lihat hari-hari ini masjid-masjid, kampung-kampung, surau, keluarga dah banyak yang ditubuhkan. Gerakan koperasi di negara ini telah berjaya mencapai peningkatan yang memberangsangkan dengan kekuatan anggota gerakan koperasi seramai 7.6 juta orang dalam 10.914 koperasi, memilikan aset sebanyak 107.89 bilion ringgit dan catatan perolehan sebanyak 32.97 bilion ringgit pada tahun 2013 menunjukkan sektor koperasi adalah satu gerakan yang unggul dan mampu membantu kerajaan melakukan transformasi ke arah membela kesejahteraan rakyat. Angka-angka tersebut jelas menunjukkan bahawa gerakan koperasi merupakan satu aset negara yang besar dan perlu dijaga daripada segi integriti bagi mengekalkan keyakinan rakyat
saya melihat pergerakan koperasi dapat memberi sumbangan yang berkesan kepada ekonomi negara, memandangkan tahun 2020 perolehan koperasi disasarkan kepada 50 bilion ringgit. Yang berhormat Tan Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sambutan Hari Koperasi Negara diadakan bertujuan untuk memberikan pengiktirafan ke arah sumbangan sektor koperasi kepada pembangunan sosio-ekonomi negara. Sambutan ini juga diadakan bagi memastikan supaya rakyat di peringkat akar umbi dapat melihat sendiri aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh koperasi, di samping meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai peranan yang dimainkan oleh gerakan koperasi di negeri ini. Kali ini kita tonjolkan kejayaan koperasi untuk tatapan orang ramai. Apatah lagi negeri-negeri yang ada ni, dia mahu sangat kalau boleh dengan izin yang berhormat Tan Sri dapat singgah di tiap-tiap negeri yang ada di sekeliling kita ini. Pelbagai cara telah disusun dan saya percaya tema memperkokoh kerjasama memperkasa ekonomi yang dipilih bagi sambutan Hari Koperasi Negara kali ini adalah bertepatan dengan usaha kerajaan untuk memperkasakan koperasi sebagai satu entiti sosioekonomi yang lebih kompetitif, berdaya saing, dinamik dan berupaya menjana pendapatan di kalangan anggotanya dengan mengekalkan jati diri dan nilai-nilai koperasi. Kerjasama dalam kalangan koperasi bukan saja terhad di peringkat domestik, tetapi juga perlu diperluaskan di peringkat serantau dan antarabangsa. Sambutan Hari Koperasi Negara kali ini juga melibatkan penyertaan negara luar dalam pameran ini seperti yang ditunjukkan daripada koperasi dari Thailand dan Indonesia di sebelah kiri saya ini. Dan juga saya amat sukacita welcoming kehadiran pengarah Regional Director Asia and Pacific International Cooperative Alliance, iaitu Datuk Mr. Bala Subramaniam GIA, iaitu ICA peringkat dunia yang beribu pejabat di New Delhi. Mr. Bala, please stand up, Mr. Bala. Here you are. Dan juga ada 300 Korea yang bersama kita hari ini, dan juga daripada Sri Lanka dan lain-lain. Mereka mau melihat betul tak apa yang kita cakapkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Thank you. Nandre, Mr. Bala. Akhir kata, yang berhormat, banyak kelok ke penarik, kelok tumbuh pohon kuini. Nan elok bawalah balik, yang nan tak elok tinggalkan di sini. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bahasa, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin sekalian, berikutnya majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan Garu Khusus, untuk menyampaikan ucapan. Dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kemerdekaan. Saudara dan saudari pengacara majlis yang dikasihi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Tan Sri Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Terima kasih Tan Sri hadir pada hari ini. Yang berhormat Datuk Seri Utama Tan Sri Abu Zahar bin Ujang, Yang di-Pertua Dewan Negara Malaysia. Yang berhormat Datuk Sri Haji Hassan bin Malik, Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri
Kepegawaian dan juga Koperasi serta kepimpinannya, Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Auluddin bin Said, Speaker Dewan Undangan Negeri Sembilan, Yang Berhormat Datuk sahabat saya Senator Datuk Kamal Bashar, Timbalan Menteri, yang berbahagia, yang dihormati, yang berhormat, minta maaf Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Datuk Mak Ali Hassan, yang berbahagia Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Perindustrian, yang berhormat Datuk Haji Muhammad Yusof bin Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, yang dihormati pahlawan kita baru balik daripada Ukraine, Tan Sri Datuk Sri Khalid Abu Bakar, IGP kita, jangan buat kotor 2-3 kali. Dia cerita dengan saya, Tan Sri, dia kata nampak roket hulu kili, dia tak tengah. I told him, you are a national asset, don't do that, don't go to the ground zero, let your panglima lain pergi. Ini IGP pergi, anything happen, our country in deep trouble. Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan, ahli-ahli yang berhormat, yang berbahagia Datuk Nik, pengurusi Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Datuk Fatah sebagai pengurusi Angkasa, Tan Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan ahli-ahli kooperator, pengurusi Satuan, Datuk-Datuk Lembaga Adat, tuan-tuan para hadirin yang saya hormati sekalian. Saya dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan nikmat yang kita kecapi hari ini, kita dapat bersama-sama di dalam satu majlis yang sangat meriah. Tahniah saya ucapkan kepada Suruhanjaya Koperasi, tahniah saya ucapkan kepada kementerian yang dikepalai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hassan sendiri, tahniah kepada semua ahli-ahli koperasi yang berkumpul di padang Majlis Daerah Kuala Pilah ini dan berjaya mengadakan sambutan Hari Koperasi 2014 yang saya lihat begitu meriah sekali. Terima kasih bagi pihak Kerajaan Negeri Sembilan, kepada Suruhanjaya Koperasi dan juga kementerian kerana dapat membawa sambutan Hari Koperasi Negara 2014 ini ke Pekan Kuala Pilah ini. Bak kata Datuk Seri Hassan tadi, ini merupakan satu penghormatan bukan saja kepada penduduk Kuala Pilah, tetapi bagi Kerajaan dan Negeri Sembilan. Memilih Negeri Sembilan sebagai tuan rumah untuk mengadakan sambutan Hari Koperasi Negara di Negeri Sembilan ini satu penghormatan. Itu sebabnya kami berbesar hati, dan apatah lagi pula majlis ini diberikan penghormatan peringkat kebangsaan dengan sudinya yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri kita Tan Sri Mahyudin sendiri hadir untuk meresmikannya sebentar nanti. Ini merupakan sesuatu yang amat kita syukuri, dan alhamdulillah kita menjadi rakyat negara bangsa yang merdeka ini, tuan-tuan. Tahun ini 57 tahun kita merdeka. Alhamdulillah kita duduk aman dan damai. Hari raya sampai 1 bulan. Tadi Tan Sri kata dalam masa yang sama sekarang beliau sedang menganjurkan hari rumah terbukanya di kawasan dia sendiri, di Parlimen Paguk. Jadi tuan-tuan puan sekalian, inilah dia Malaysia, negara yang berbilang bangsa, berbilang kaum, agama, bahasa dan juga bahasa. Kita berada dalam keadaan aman damai. Kita boleh menyambut Hari Koperasi. Bayangkan penduduk Palestin di Gaza, kita tak dapat nak menyambut Hari Koperasi pun. Tak tahulah macam mana nasib dia orang. Bulan puasa bila azan maghrib saja kedengaran, maka bom-bom daripada rejim Zionis Israel akan gugur. Beribu-ribu bom telah digugurkan dan beribu juga orang telah mati dan berpuluh ribu orang yang cedera. Maka itu mari kita terus bersyukur kerana kita hidup sebagai rakyat dalam negara yang aman damai ini.
dan kita hidup dengan sejahtera. Kerana kesejahteraan dan keamanan ini tuan-tuan dan perempuan sekalian tidak akan terus dapat kita kecapi, dan dia pula tidak datang dengan sendiri. Hasil pengorbanan daripada orang dulu, pemimpin-pemimpin dulu, pejuang-pejuang tanah air, pemimpin-pemimpin negara yang mengisi dan memenuhi kemerdekaan. Hari ini kita dapat menikmati kemewahan rakyat Malaysia. Walaupun ada orang yang mengeluh bahawa hidup dia susah, tapi susah kita di sini taklah sesusah seperti orang di negara luar. Negara luar susah dia sampai mati kebuluran, mati tak makan. Susah dia hilang satu keluarga dalam sekelip mata, dibom dan dibunuh, hilang keluarga untuk selama-lamanya. Susah orang di sana tak boleh pergi sekolah sebab sekolah tak ada. Susah orang di sana duduk di bawah jambatan dalam rumah-rumah yang dibuat daripada plastik, kerana rumah tak ada dan tidak, kerajaan dia tak peduli. Sekolah ada, rumah tak ada, dia tak kisah. Jadi susah kita kat sini, susah sebab tak dapat pergi shopping dekat the mall. Itu susah kita. Susah kita kat sini tuan-tuan, susah kita tak dapat makan angin. Kalau raya di Kuala Pilah ni, na'udzubillah, sampai keluar Sukabasina, dia katakan bila nak upgrade jalan ni, Tan Sri tolong ambil perhatian. Kita dah minta dalam rancangan Mensa ke-11, tak boleh lagi dah, jalan Kuala Pilah ni dah tak mampu lagi untuk menampung jumlah kenderaan, kerana di Kuala Pilah, Tan Sri, susah-susah orang di Kuala Pilah ini dan juga di kawasan sini, bila raya satu rumah sekurang-kurangnya 3-4 ekor kancil ada, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, itulah kesusahan kita. Jadi mari kita bersyukur hari ini kita bersama-sama sebagai ahli koperasi. Saya tak cadang cakap banyak, tapi saya nak bayangkan koperasi ini kuat, alhamdulillah. Saya tadi tanya Tan Sri sekejap, saya katakan saya rasa asset backing koperasi di Malaysia ni mau berbilion-bilion agaknya, kerana melihat Tan Sri kita punya koperasi pun dah berbilion dah tu, termasuk koperasi Angkatan Tentera dan yang lain-lain. Saya katakan with that kind of asset backing, dengan keadaan yang dibelakangi dan ditampung oleh kekuatan aset yang begitu besar, saya yakin gerakan koperasi di Malaysia ini boleh kita re-engineer, boleh kita regenerate, untuk kita pastikan kita berada dalam keadaan semasa dan sentiasa kokoh. Saya selalu mengumpamakan bahawa kekuatan kita jika kita berseorangan itu tidak akan menjadi masalah kepada orang lain. Umpama yang selalu saya cakap ialah alun-alun ombak ataupun alun-alun air di dalam laut. Beralun-alun cantik, tetapi dia beralun, anak kecil umur 5-6 tahun pun tak takut masuk ke laut. Tetapi jika alun-alun ini bercantum, dia menjadi ombak. Ombak ni kadang-kadang sampai 3-4 kaki. Ada orang yang berani masuk, ada orang yang dah tak berani nak masuk. Dan yang paling baik ataupun yang paling kita lihat kekuatannya ialah apabila ombak ini bercantum, ombak-ombak besar bercantum, dia akan menjadi tsunami. Maka jika tsunami berlaku, apa yang ada di depan akan dirempuh. Apa yang ada di depan, tembok ada tembok runtuh, pokok ada pokok tercabut, pokok ada pokok akan tumbang. Jadi saya nak relate supaya koperasi ini pergi kepada kisah ombak, kisah alun dan kisah tsunami. Mengapa tidak? Sekarang kita dah ada ombak dah, dan alun-alunnya banyak. Beribu koperasi dalam negara kita, beribu. Di Negeri Sembilan ni beribu-ribu koperasi, tapi dia merupakan alun-alun yang bersendirian, alun-alun yang cantik diurus dengan baik oleh lembaga pengarah. Alun-alun ada yang cantik, ada yang kadang-kadang tak jadi alun. Itu koperasi yang gagal. Tetapi banyak koperasi yang cemerlang. Ini diurus oleh lembaga pengarah dan pengurusan yang telus dan bertanggungjawab. Saya nak cadangkan dalam zaman globalisasi, zaman dunia yang dilanda oleh tsunami globalisasi ini, kita tak boleh lagi bersendirian. Kita tidak boleh lagi rasa kita kuat sendiri, kerana tuan-tuan dan puan sekalian, tsunami globalisasi ini dalam berbagai-bagai bentuk. Salah satu bentuk tsunami globalisasi ini adalah TPPA, Trans-Pacific
punya ataupun plan perjanjian agreement Trans-Pasifik. Dia akan melanda dunia, dia akan melanda negara kita, dan kita perlu kuat, kita perlu kokoh, kita perlu gagah. Dan untuk menggagahkan diri kita, saya tak nampak cara lain lagi tetapi ialah dengan kita bergabung, menggabungkan aktiviti kita di antara satu sama lain. Di negara Eropah, penggabungan ini telah lama siap. Penggabungan amalan penggabung di antara syarikat-syarikat besar menjadi satu entiti multinasional telah pun lama berlaku. Saya yakin di Malaysia ini, jika kita pandu urus dengan baik, jika dipantau dengan baik, koperasi-koperasi yang gagah perkasa ini, tuan-tuan puan sekalian, boleh kita satukan dalam satu special purpose vehicle, masukkan dia sebagai pemegang saham, dan dia akan menjadi satu conglomerate, satu multinasional yang besar untuk kita dapat menjadi benteng kepada negara kita. Kalau kita ambil top 50 ataupun kita ambil 50 koperasi yang terbesar di negara kita, kita menjadi sebagai suatu entiti besar, wujudkan satu entiti baru, 50 koperasi ini menjadi sebagai ahli pemegang sahamnya. Dengan asset backing 50 koperasi ini, saya yakin bahawa special purpose vehicle ataupun syarikat baru nak kita buat ini, tuan-tuan puan sekalian, akan menjadi suatu syarikat yang amat gagah. Di dalamnya nanti ada bank, dah ada bank rakyat, di dalamnya nanti dah ada hotel, di dalamnya nanti dah ada hospital, di dalamnya dah ada macam-macam. Jadi kalau kita bersatu, tuan-tuan dan puan sekalian, saya yakin dan percaya pergerakan koperasi di Malaysia ini akan memasuki satu era baru. Pergerakan koperasi di negara ini akan menjadi sebagai benteng ekonomi negara untuk sama-sama mempertahankan kemerdekaan kita, untuk mempertahankan kedaulatan kita, kerana kedaulatan kita sekarang diancam dalam pelbagai sudut. Bukan saja diancam dari segi keselamatan, kekuatan peperangan, tetapi diancam oleh kekuatan dari segi penguasaan ekonomi dan yang lain-lain. Kita tidak boleh duduk terus berpuluk tubuh. Kita mesti berfikir dan kita mesti pastikan kekuatan ekonomi perlu dibina, dan untuk membina dengan secara organic growth amat susah. Nak membina daripada A ke Z susah, tetapi kita dah ada macam-macam gerakan, dah ada berbagai-bagai, dah ada berjaya, sangat berjaya. Apa yang perlu kita buat? Kita cantumkan kejayaan kita menjadi satu cerita kejayaan koperasi Malaysia yang amat besar dan yang akan terus dilihat oleh kawan dan lawan sebagai sesuatu cerita kejayaan kita bersama di negara ini. Itu sajalah pandangan saya. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Terima kasih kepada semua kooperator-kooperator yang mewakili negeri-negeri masing-masing. Ramai tadi yang datang. Ada kata datang daripada Sabah, ada kata dia apa, ada wakil koperasi dunia pun datang. Semua tuan-tuan, kalau silap, kalau apa-apa masalah, kalau tempek duduk tak seronok, tempek duduk tak sedap, minta maaf. Kalau kuah dia kurang gula ataupun kurang garam, dia punya air kurang gula, minta maaf. Kalau di 9 ni tuan-tuan, gula air podeh, kalau terlebih podeh, terlebih cili, minta maaf. Tapi kalau di Kuala Pilah ni tuan-tuan, kalau datang, kalau tuan-tuan tak minum cendol Kuala Pilah, itu tuan-tuan memang tak betul. Saya cakap tuan-tuan, Kuala Pilah ni cendol lah tuan-tuan. Lagi apa lagi satu untuk Azhar? Tuan Sri? Cendol kan? Cendol rojak. Ada lagi satu makanan menu yang paling digemari dia orang, tapi orang Islam jangan makan. Ini sup labi-labi. Kalau nak pun bolehlah, selera tajam bantai tuan-tuan. Bacalah bismillah apa yang betul. Macam-macam ada di Kuala Pilah ini. Semasa tuan-tuan ada 2-3 hari kat sini, tuan-tuan gayau-gayau lah. Janganlah tuan-tuan duduk balik hotel, duduk dalam bilik penginapan tak mandang Kuala Pilah. Jadi tahniah kepada Datuk Seri Hassan, tahniah kepada Datuk Nik, tahniah kepada semua yang terlibat secara langsung dan tak langsung kerana dapat menjayakan sambutan Hari Koperasi Negara peringkat Malaysia 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang sekalian, kini tibalah masanya untuk ucapan peresmian Majlis dengan hormat dan takzim. Mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Tan Sri Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, untuk menyampaikan ucapan utama dan seterusnya meresmikan sambutan Hari Koperasi Negara 2014. Dengan penuh hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara majlis Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, Yang Berhormat Senator Datuk Seri Utama Tan Sri Abu Zahar bin Dato' Andika Ujang, Yang di-Pertua Dewan Negara, Yang Berhormat Datuk Seri Hassan Malik, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Awaluddin Said, Speaker Dewan Undangan Negeri Sembilan, yang dihormati Tan Sri Datuk Sri Khalid Abu Bakar, Ketua Polis Negara, Yang Berhormat Senator Datuk Sri Ahmad Bashar bin Mat Hadifah, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, yang berbahagia Datuk Sri Alias Haji Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Ali bin Hassan, Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Ahli Yang Berhormat Ahli Majlis Kerajaan Negeri, Sahibus Samahah Datuk Haji Muhammad Yusof bin Haji Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri, Yang Bahagia Datuk Ni Ali bin Mat Yunus, Pengurusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Dev Jemputan, Tan Sri, Puan Sri, ahli Lembaga Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Ketua-Ketua Jabatan, Pimpinan Koperasi seluruh negara, saudara dan saudari yang saya hormati sekalian. Pertama-tamanya, marilah kita merafakkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan kehendaknya juga dapatlah kita berhimpun dalam satu majlis yang penuh bermakna ini, iaitu majlis sambutan Hari Koperasi Negara tahun 2014. Hari Koperasi Negara kali ke-13 ini disambut serentak dengan sambutan Bulan Kemerdekaan Negara kali ke-57 dan juga Majlis Jamuan Hari Raya Rakyat. Tahniah saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan kerana telah bersetuju agar kerajaan negeri menjadi tuan rumah untuk acara kali ini di Negeri Sembilan. Terima kasih kita ucapkan pada beliau. Setinggi-tinggi tahniah juga kepada Yang Berhormat Menteri di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Hassan Malik, dan juga warga Suruhanjaya Koperasi Malaysia di atas penganjuran majlis yang amat penting pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semenjak negara kita mencapai kemerdekaan 57 tahun yang lalu, kerajaan yang ada pada hari ini telah pun berjaya membangunkan negara kita ini dengan begitu pesat sekali. Kita telah menyusun dan juga melaksanakan pelbagai agenda sosioekonomi negara kita
mengikut acuan kita sendiri untuk memastikan kejayaan kita dari jangka masa panjang. Kemajuan negara kita sehingga kini dianggap antara negara yang termaju di kalangan negara membangun. Hasil daripada pentadbiran dan pelaksanaan yang direncana dengan baik dan teliti. Dasar kerajaan kita yang agak proaktif dan mesra rakyat juga merupakan prinsip-prinsip utama yang telah pun menyumbang kepada inisiatif yang memberi manfaat besar dan kelebihan pada masyarakat di negara ini. Melalui dasar seperti inilah, kerajaan kita telah pun mengenal pasti bahawa konsep dan peranan koperasi yang walaupun dia bermula di negara maju telah dapat digarap dan dimajukan mengikut kesesuaian dalam sistem pembangunan sosioekonomi negara untuk terus membantu memertabatkan agenda kesejahteraan rakyat, khususnya pembasmian kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup. Kerajaan amat bangga dan ingin mengucapkan setinggi-tinggi syabas kepada kepimpinan KPDNKK dan juga pengusaha tertinggi Suruhanjaya Koperasi Malaysia hari ini di atas komitmen yang begitu tinggi dan usaha keras untuk terus memajukan koperasi di negara kita. Saya yakin sektor koperasi akan terus berjaya memainkan peranan sebagai salah satu peneraju utama kemakmuran ekonomi negara sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Dalam itu, kerajaan kita akan terus komited untuk memperkasakan sektor koperasi dengan menyediakan pelbagai bantuan, khususnya dalam bentuk geran pembangunan dan juga pinjaman mudah. Contohnya, kerajaan telah pun memperuntukkan sebanyak 37.42 juta ringgit Malaysia sebagai geran pembangunan dan 420 juta pinjaman mudah untuk tempoh 2010 sehingga tahun 2013 untuk membangunkan koperasi di negara kita. Dan ini merupakan peningkatan sebanyak 23% dan 133% masing-masing dari jumlah 30.49 juta ringgit untuk geran pembangunan dan 180 juta untuk pinjaman mudah untuk tempoh 4 tahun sebelum daripada ini, iaitu tahun 2006 sehingga 2009. Melalui pelbagai kemudahan yang disediakan ini serta skim dana tabung modal pusingan pembangunan koperasi yang telah pun diperkenalkan sejak tahun 1985, kerajaan telah pun berjaya meningkatkan taraf hidup rakyat dengan perubahan lebih daripada 10,000 koperasi yang dianggotai melebihi 7 juta ahli dan menjana pendapatan melebihi 10 bilion ringgit. Hari ini sektor koperasi juga telah berjaya menyediakan lebih 50,000 peluang pekerjaan untuk rakyat di negara kita. Tak tepuk tangan pun. Biasa. Dan ini turut mencerminkan peningkatan keyakinan dan juga mindset rakyat Malaysia, terutamanya masyarakat kita yang ada di luar bandar, terhadap penting peranan dan fungsi sektor koperasi dalam nak meningkatkan peluang pembangunan ekonomi dan perniagaan untuk mereka. Dan ini dapat dibuktikan, saudara-saudari sekalian, apabila koperasi ditubuhkan di kampung-kampung di bawah program Desa Lestari, memperlihatkan kecemerlangan setanding dengan koperasi terkenal.
dan saya nak sebutkan satu persatu contoh saja. Koperasi Pembangunan Kampung Bandang Man Si Kedah telah pun berjaya meningkatkan sosioekonomi ahli-ahlinya daripada aktiviti prasarana pertanian seperti membina jalan pertanian, membina parit, penjagaan ladang, pengurusan pertanian dan juga penternakan. Dan korporasi ini berjaya mencatat pendapatan lebih 5.8 juta bagi tempoh 2012 hingga 2013. Tahniah dan syabas. Siapa pengurusi ini? Tolong bangun. Tak nampak. Keduanya Koperasi Kampung Mawai Baru, tak silap saya Johor kot, yang telah mengusahakan pelbagai aktiviti ekonomi seperti peladangan kelapa sawit, penternakan, tanaman cendawan dan juga pembinaan, dan telah menjana pendapatan sebanyak 5.7 juta ringgit untuk tempoh 2012 hingga tahun 2013. Syabas dan tahniah saya ucapkan. Ketiga, Koperasi Pelancongan Mukim Batu Putih Hina Batangan Berhad. Nah, ini mesti sabahan. Dan membangunkan Kampung Batu Putih melalui industri pelancongan, dan jumlah pendapatan yang telah dijana untuk tahun 2012 hingga 2013 adalah sebanyak 4.3 juta ringgit. Banyak duit. Tahniah dan syabas kita ucapkan pada mereka. Dan tak kurang penting juga, Negeri Sembilan, Koperasi Homestay Lonek Jempol telah pun menunjukkan prestasi yang amat baik. Walaupun baru ditubuhkan pada Januari tahun 2013, baru saja, sehingga Jun 2014, setahun setengah selepas beroperasi, koperasi yang telah mempunyai 75 ahli berjaya menjana pendapatan sebanyak 420,000 ringgit, bukan juta. Hadiah kita ucapkan kepada mereka. Ini contoh-contoh. Saya kira kalau saya nak sebutkan semuanya mungkin sampai besok pagi pun tak akan selesai kita sebutkan. Dan juga kerajaan telah memurnikan program memodernkan lebih daripada 370 kedai-kedai tradisi ataupun tradisional koperasi menjadi kedai pengguna dan pasaraya yang berkonsepkan Co-op Mart berjenama Co-op 1 Malaysia, yang menawarkan potongan harga antara 20 sehingga 30% lebih rendah daripada produk-produk di pasaran. Telah pun berjaya membantu rakyat untuk mendapatkan bekalan keperluan harian pada harga yang sangat berpatutan. Dan dengan perkembangan yang memberangsangkan ini, saya dimaklumkan Suruhanjaya Koperasi Malaysia bercadang memohon peruntukan dana tambahan sebanyak 500 juta setahun untuk nak merancangkan lagi sektor komersial, sektor koperasi menjelang tahun 2020, dan saya beri sokongan 100% kepada permohonan itu. Tapi yang nak luluskan bukan saya, tuan-tuan. Datuk Hassan lebih tahu, iaitu Perdana Menteri sebagai Menteri Keuangan. I will give my full support to this application. Dan menjelang tahun 2020, koperasi akan terus berkembang dan juga akan menjadi lebih berdaya saing. Saya tertarik dengan cadangan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar tadi. Dia pun orang korporat dulu. Jadi dia menyebutkan kepada saya, apakah tak mungkin koperasi yang dikatakan ombak-ombak kecil dijadikan satu gelombang besar yang boleh dicantumkan ataupun dibuat satu proses penggabungan yang mana sesuai mengikut keadaan koperasi masing-masing. Dan kalau itu dapat dilakukan, maka modal yang telah terkumpul akan dapat disatukan, dan dia pastinya akan terlihat menjadi sebuah badan korporat yang agak lebih besar daripada apa yang ada sekarang. Menteri Datuk Hassan boleh kaji
dan teliti. Usul itu dibawa kepada angkasa, dibincang dengan ahli-ahli, dan saya akan melihat insya-Allah satu masa nanti dia bukan saja merupakan sebuah koperasi, macam juga kita lihat Felda yang telah pun merupakan satu badan gergasi FGB yang mempunyai dana yang beratus bilion, menjadi sebuah syarikat korporat antarabangsa yang amat kita orang kata rasa bangga. Dan saya yakin koperasi dengan jumlah ahli 7 juta, dengan jumlah modal terkumpul 10 bilion, pastinya boleh menjana 10 ataupun 20 kali ganda nilai tambah di masa-masa yang akan datang. Dan untuk itu saya ingin memohon pada Suruhanjaya Koperasi Malaysia mengadakan kajian semula perancangan ataupun pencapaian mid-term review dasar koperasi negara 2011 sehingga 2020 yang dapat memberikan ruang untuk menilai dan juga memperkukuhkan dan mengkaji semula strategi elemen-elemen dalam dasar tersebut sejajar dengan kehendak persekitaran pasaran yang sentiasa dinamik, bukan saja di peringkat negara, lebih-lebih lagi di peringkat antarabangsa. Kajian semula ini perlulah mengambil kira perancangan dan pelaksanaan projek dan program pembangunan koperasi secara yang lebih agresif, inklusif dan komprehensif, termasuk merancang peruntukan yang secukupnya dan menambah baik package insentif untuk memberikan ruang dan peluang yang saksama supaya koperasi menceburi bidang perniagaan yang baru dan juga meningkatkan rantaian nilai yang sedia ada. Berkaitan itu, kajian bersedia untuk mengkaji cadangan mengiktiraf koperasi sebagai sebuah entiti yang didefinisikan sebagai perusahaan kecil dan sederhana (PKS) supaya dapat menikmati package insentif dan keistimewaan setaraf dengan sektor perusahaan kecil dan sederhana yang sedia ada di negara kita ini. Saya juga berharap KPDNKK dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia akan dapat mengkaji semula Akta Koperasi 1993 dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengannya untuk memperkukuhkan kerangka perundangan yang lebih menyeluruh dan lebih berkesan. Dalam masa yang sama, SKM dan lain-lain agensi perlu bekerjasama dalam proses kaji semula ini agar dapat ia menyokong peranan koperasi dalam aktiviti-aktiviti komersial ini. Saya juga mengiktiraf tentang peranan Maktab Koperasi Malaysia dan diharapkan MKM akan terus meningkatkan peranan dan lebih berkesan, khususnya memperkasakan lagi sistem latihan tadbir urus, modal insan dan program pengajian atau pendidikan bagi pembangunan koperasi di seluruh negara. Saya harap penubuhan koperasi, universiti koperasi, bagaimana yang telah pun saya umumkan semasa pelancaran Hari Koperasi Negara tahun lalu, dapat direalisasikan dalam masa yang tidak berapa lama lagi. Saudara-saudara sekalian, saya rasa cukup bangga kerana koperasi hari ini sudah berubah wajah, tidak lagi seperti dahulu menjadi sebuah organisasi bukan untuk membantu ahli-ahli saja, tapi berperanan untuk memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Saya dimaklumkan selepas Bank Rakyat ditubuhkan, Bank Persatuan Malaysia Berhad, iaitu bank koperasi kedua di negara ini, telah pun menerima kelulusan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Bank Negara yang berkuat kuasa 24 Jun 2014. Jadi tambah lagi satu peluang di mana kita dapat menggunakan dana yang dah dikumpul oleh ahli-ahli dalam koperasi menerusi sistem perbankan yang saya sebutkan tadi. Secara sebenarnya peranan koperasi menjadi lebih luas, bukan saja peranan kita di peringkat negara, tetapi di peringkat serantau dan juga antarabangsa. Aktiviti komersial sektor koperasi negara mempunyai potensi besar untuk diperluaskan lagi di peringkat global, khususnya di negara-negara ASEAN, selaras dengan pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun hadapan 2015.
Jadi sektor koperasi Malaysia perlu terus menggalakkan ahli-ahli, meningkatkan kepayaan dan kemahiran dan menjana rangka model perniagaan yang baik untuk merebut peluang untuk memasarkan produk dan perkhidmatan mereka di pasaran serantau dan di peringkat antarabangsa. Di majlis ini saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan tahniah pada semua penerima anugerah tokoh koperasi yang telah pun banyak menyumbang kepada pembangunan dan kejayaan sektor koperasi di Malaysia. Saya juga turut ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada koperasi-koperasi yang menerima anugerah di atas kecemerlangan mencapai sasaran yang telah pun ditetapkan ini. Saya ucapkan tahniah kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan dan SKM yang telah pun setiap tahun tidak jenuh untuk mengaturkan acara sambutan Hari Koperasi Negara. Syabas dan tahniah kita ucapkan kepada mereka. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini meresmikan Hari Koperasi Negara tahun 2014. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan dipersilakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Qusur dan Yang Berhormat Menteri